Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dengan inayah dan taufik Allah SWT kita dapat bertemu lagi pada kuliah bulanan kita. Dan Alhamdulillah atau lebih taufik pada kita dapat kita beri kesempatan untuk datang hadir majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Furudul ghusli, Furudul ghusli, itu tak? Fiqh, ya? Furudul ghusli. Syurutul wudu. Situ. Lihat muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Syurutul wudu'i asharatun, al-islamu wat-tamyizu wan-naqa'u 'anil haidi wan-nifasi wa 'an ma yamna'u usulal ma'i ilal basharah. Bermula segala syarat wudu itu 10. Syarat wudu, syarat sah wudu, dia ada 10 syarat. Syarat pernah saya sebut. Syarat ni ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihi wujud. Syarat ni tak lazim adanya tiada. Apa maksud? Tidak lazim daripada tiadanya tiada. Tak lazim daripada tidak ada wudu itu tidak ada sembahyang. Dan tak lazim lazim daripada tiadanya tiada. Apa maksud bila tiada syarat ni? Bila kita nak sembahyang tidak ada wudu, syarat sembahyang ialah wudu. Bila tidak ada wudu maka tidak adalah sembahyang. Yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujud. Dan tak lazim adanya itu ada wudu kena ada sembahyang. Boleh kita ambil air semayang tanpa kita semayang, boleh. Apa salah kita ambil air semayang dan kita tak semayang? Tak apa. Tetapi bila kita nak semayang tak ada wudu, tak boleh semayang. Itu semayang. Sekarang ni kita mengaji syarat wudu pula. Wudu tu syarat bagi sembahyang. Di dalam wudu tu ada syarat pula. Itu kata fiqh ni kita kena mendalami mengaji fiqh. Syarat semayang wudu. Hak ni syarat wudu.
Yang pertama, al-Islam. Pertama mesti Islam. Karena wudu ini merupakan ibadat. Karena wudu ini merupakan ibadat. Bila dia merupakan ibadat, dia perlu kepada niat. Orang kafir dia bukan ahli bagi niat. Nak niat ni dia mesti ahli. Ahli niat dia mesti dia Islam. Dia tak boleh. Orang kafir ni dia tak boleh niat. Oleh kerana wudu ini merupakan ibadat, maka ibadat tu perlu kepada niat, dan niat itu mestilah muslim. Maka tak sah wudu tanpa bagi orang yang kafir. Dia mesti syarat dan Islam. Nah itu. Tapi ada masalah dalam fiqh, ada satu masalah yang boleh, iaitulah kalau isterinya tadi kafir kitabiah, kan? Kafirah kitabiah. Isterinya tadi perempuan kafir tapi kafir kitabi. Bukan kafir nu. Bukan kafir Cina Hindu ni, kafir kitabi. Kita boleh kahwin dengan kafir kitabi, kan? Boleh kahwin. Dan bila dia nak kalau isterinya datang haid, kan, dah kering haid, kita nak bersama dengan dia, kita boleh suruh dia mandi. Boleh, untuk nak menghalalkan bersama dengan dia. Itu je, masalah situ saja. Yang lain tak boleh. Tapi kena faham dalam mazhab Syafi'i ni, perempuan kitabi ni, kan, bukan kitabi kafir orang putih yang Kristian Yahudi tu, bukan. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan kafir kitabiah yang boleh menikah ni, maknanya kafir tu dia beramal dengan agama mereka yang asal. Kalau Nasara yang asal, beramal dengan Injil yang asal. Kalau Taurat, beramal dengan Injil yang asal. Nah, jangan jadi macam Indonesia, kan? Bapa Islam, mak kafir. Kadang-kadang bapa agama lain, ibu agama lain, anak agama lain. Kafir kitab ini maknanya kafir yang beramal dengan kitab yang asal. Adakah Injil asal ni? Kan? Tu. Memang para sahabat ramai sahabat yang menikah isinya kafir kitabi. Mula-mulanya nikah dengan kafir, tapi kafir kitabi, kafir yang beramal dengan Injil. Yang beramal dengan Injil, yang beramal dengan Taurat. Tak ada masalah. Tapi Taurat yang asal, Injil asal. Kafir yang ada sekarang ini di dunia ini, kan, Kristian dan Yahudi ni, itu bukan kafir kitabi, kitab yang asal. Sebab tu kita tak boleh nikah dengan orang putih, tak boleh menikah dengan orang Kristian, dengan orang Yahudi. Tapi para sahabat dulu mereka menikah masa awam nikah tu memang kafir bini mereka, kafir kitabi, sebab boleh. Tapi selepas pada tu dia masuk Islam. Jadi kalau ada isteri kafir kitabi, kalau dia datang haid, kita nak bersama dengan dia, kita kena tunggu bagi selesai haid. Kita boleh suruh dia mandi, niat mandi hadas. Kita suruh dia niat, walaupun sebenarnya dia bukan ahli niat. Boleh kita suruh. Masalah tu satu saja, kita suruh dia mandi, boleh bersama dengan dia. Dan satu lagi Hanafi Akasyah sebut, itulah tamyiz, supaya nak halal wati, itu saja. Tetapi kalau dia masih Islam, dia kena ulang mandi. Contohnya
dia mandi haid dengan sebab nak boleh bersama dengan suami yang Islam, kemudian dia masuk Islam, adakah dia kena mandi balik? Kena mandi. Dia kena mandi sebab dia kena mandi lain. Sebab mandi tu dibolehkan untuk dia bersama dengan suami. Kalau dia masuk Islam, dia kena mandi lain, ulangi mandi. Itu. Ini yang pertama, Islam. Sebab tu orang kafir tak boleh sembahyang. Sebab sembahyang ini ibadat. Ibadat perlu kepada niat. Niat ni mesti ahlinya. Ahli niat ialah Muslim. Syarat ni mesti Islam. Itu. Wat tamyizu, dan kedua tamyiz. Yang keduanya wat tamyiz, dan kedua tamyiz. Tamyiz yang kita sebut mumayyiz. Tamyiz ni macam-macam pandangan ulama. Kata setengah ulama, tamyiz ni pandai membeza di antara mana kanan, mana kiri. Tu. Kalau kami kampung, yang pandai beza mana coklat, mana tak ayam pandu. Tai ayam pandu. Sini panggil apa? Tai ayam pandu hak macam coklat. Kalau tai ayam pandu pun duk pegang lagi buah mulut, tu bukan tamyiz. Kata ulama, dia tahu mana kanan, mana kiri. Kita boleh tahu dah. Kanak-kanak yang mana mumayyiz, kita boleh tahu. Tamyiz dia dah pandai beza, dia pandai nilai mana baik, mana tidak. Dia mesti mumayyiz. Dia sebut mumayyiz, maka tak termasuk kanak-kanak. Tak termasuk kanak-kanak. Kanak-kanak yang belum mumayyiz. Tapi mazhab Hanafi dia sembahyang pun dia syarat dia mumayyiz dah memang boleh sembahyang. Kalau tak dah syarat mumayyiz, tapi mazhab Syafi'i dia mesti baligh. Mazhab Syafi'i dia mesti baligh. Di mazhab Hanafi cukup dengan mumayyiz. Kadang-kadang bila kita lihat ada juga munasabah mazhab Hanafi ni. Sebab kita tengok remaja-remaja kita tak balik ni lebih daripada mumayyiz. Naik motor kita tak pandai up. Dia pandai tau. Lebih pada mumayyiz lagi. Tapi Imam Syafi'i dia cermat. Dia selagi tak sampai tahap balik ni, dia tak sampai tahap matang. Walaupun mumayyiz tapi tak matang tu. Dia mumayyiz tapi dia tak matang. Dia matang, dia tak angkat motor. Di mana ada tu imam, Tok Lebay, Tok Bilal naik motor angkat tayar. Itu kerjaan orang bodoh. Berarti Imam Syafi'i dia tak pandang di tamyiz, dia pandang di Islam dalam bab nak semayang ini. Jadi maknanya kalau tak mumayyiz tak disyaratkan lagi. Dalam mazhab Syafi'i pun kalau wuduk ni dia mesti mumayyiz. Sebab dia tak pandai nak beza. Dia ambil wuduk pun barangkali dia basuh kaki, kemudian basuh tangan, kemudian basuh muka. Ikut dia. Kemudian dia sendiri pun tak pandai nak mendatangkan niat, niat itu dia tak pandai. Cuma ada satu masalah juga, itu pada kanak-kanak. Kan kita nak tawaf mesti kena ada wuduk, mesti kena duduk. Dalam mazhab kita boleh kita wudukkan kanak-kanak tadi untuk dia tawaf. Dia tengok Arab buh anak atas bau.
Tu boleh. Walaupun kanak-kanak tu tak mumayyiz lagi, kita boleh wudukkan dia untuk dia tawaf. Boleh dalam mazhab Syafi'i boleh walaupun dia bukan mumayyiz. Dua masalah yang ni ini dikecuali. Pertama Islam, syarat Islam. Kecuali isteri kita, kalau isteri dia tu kafir tapi kafir yang kitabi, yang mana beramal dengan kitab yang asal. Kalau dia Kristian asal, Kristian yang beramal Injil hak betul. Kalau dia Yahudi beramal dengan Taurat betul, ini kita boleh nikah dengan mereka, boleh. Cuma kalau dia datang haid, kita kena untuk nak bersama dengan dia, suruh dia mandi. Masalah ni boleh. Satu masalah. Begitu kat tamyiz, anak-anak yang kita nak bawa ke Mekah, walaupun syarat mumayyiz, tapi kalau setahun ni, 2 tahun ni bukan mumayyiz lagi, kan? Setahun tak mumayyiz lagi, 2 tahun tak mumayyiz lagi, kan? Duk jalan-jalan nampak semua buah mulut, kan? Tengok apa kutip buah mulut, tak mumayyiz tu. Duri dia paku buah mulut. Tu kata nampak tak pandu, dia nampak coklat kan. Kalau umur 2 tahun 3 tahun ni, kita boleh wudukkan dia. Mana kita wudukkan dia, kita wudukkan dia. Ini dimaaf. Boleh. Baik. Wan naqa'u anil haidi wan nipasi, dan ketiganya suci daripada haid dan nipas. Selagi nakok ni suci ataupun kering, kan? Suci kering, asal nakok ni kering, maknanya suci lah, suci daripada haid dan nipas. Selagi tak suci daripada haid dan nipas, tak boleh kita ambil wuduk. Itu kecuali mandi sunat haji, itu tak apa. Ni kalau masalah mandi, dia sama aja, wuduk dengan mandi dia sama aja syarat-syarat dia. Islam, tamyiz, naqa' anil haid wa nifas. Suci daripada haid dan nifas. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati, dan keempat, bersih daripada barang yang menegah ia barang akan sampainya air kepada kulit. Jangan ada suatu yang menegah sampai air kepada kulit, seperti minyak, sisi ikan. Itu kotoran-kotoran yang keras, wajib kita kena buang dulu. Begitu kat dakwah pen, kan? Dakwah pen ni bukan nanti hilang kesan dia, cukup dan kita gonyoh sekali. Dan dakwah pen bila kita tengok tu, dia berkilat tu, merelik tu, nampak tu, bersinar tu, itu ain dia. Maknanya cukup dengan kita tekan begitu saja, buang dia punya ain dia saja, boleh ambil wuduk. Tak perlu kita buang sehingga hilang ain, tak perlu. Macam inai boleh kita ambil wuduk, inai, tapi syarat dia yang kita pakai merah tu bekas dia punya kesan inai tu tak boleh lah, kesan dia tak apa, tak ada masalah. Dakwah pen ni bagi saya macam mana kita buang dulu ain dia, kesan tu tak apa. Ada guru yang mengatakan dakwah pen tak ada masalah, tapi bila saya tengok dia macam berminyak, kan, dia berkelip tu, nampak tu, jadi kita gonyoh sikit cukup. Dakwah pen, ya. Tu dia kena usahalah buat lagu mana.
Ha. Ya. Ha. Ya. Nak tanya hukum tu lagu mana? Kalau gel tu, kalau dia beku, dia keras, menegah air, tak boleh. Saya sendiri tak tahu hakikat gel tu. Tahulah gel tu tak, dia tu adakah menegah air atau tidak, kan? Kalau dia keras sehingganya air tak masuk, tak boleh. Kalau mandi kan tak boleh lah. Kalau ambil wuduk tak apa. Kemudian gel tu tengok pula najis atau tidak, kan? Kena tengok pula najis atau tidak. Kalau dia jenis menyerap tu tak ada masalah. Macam inai, dia serap. Dia macam tatu, tak boleh. Tatu memang dia ada ain, tatu. Tapi inai dia masuk dalam. Inai tak apa. Inai dibenarkan. Maknanya kita buang inai tu, ada bekas merah tu, boleh kita mana boleh kita ambil wuduk. Ya. Pakai rambut palsu. Ya. Ya. Dia semayang. Lepas tu dia tudung lawan dan tekuk-tekuk ni. Dia pakai kain telekung tak? Dia pakai tak kain telekung? Lelaki ni? Oh, lelaki. Ya. 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 Tak ada masalah. Saya ingatkan ni perempuan, takut perempuan bagi rambut palsu semayang. Tak ada masalah tu. Cuma kalau dia nak sapu kepala, jangan sapu atas rambut palsu tu, kan? Dia kan ambil wuduk sapu kepala, jangan sapu kepala di atas rambut palsu. Mana sinilah, angkat sikit rambut palsu tu. Ni angkat pula, nampak pula tu, kan? Sikit sudah. Jangan atas rambut palsu, kan? Kalau dia sapu di atas rambut palsu tak sah, sebab itu bukan kulit dia. Rambut palsu nak pakai tu tak ada masalah lah, nak pakai rambut palsu tu. Cuma dia kena bagi, nak basuh kepala mesti kena bagi kena ubun-ubun. Sini tak apa, sikit je dia kena. Tu. Dia tak boleh sapu di atas rambut, dan kulit tu bukan kulit asal dia. Itu tak sah. Kalau perempuan hukum rambut palsu tu bab lain lah, kan? Tu cerita lain lah, hukum rambut palsu tu. Ni soal tentang semayang. Kalau lelaki pakai rambut palsu tak ada masalah, pakai lah, kan? Dia nak pakai guna apa, jangan perempuan yang pakai rambut palsu. Dia semayang. Itu. Ya. 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 Ni kepala. Dia tabu kepala ni bukan di semua, kan? Tabu kepala ni dia kena kulit pun tak apa, ada kulit dalam. Dalam mazhab Syafi'i ni ambil satu jari tak begitu pun tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita sapu semua tu, kan, sunat, kan? Masalah rambut tak ada masalah. Mana kita ambil air kena di kulit kepala ataupun di rambut ataupun di kulit kepala pun tak ada masalah. Kalau kita ambil kayu letak pun tak ada masalah lah. Jadi tentang minyak zaitun tu tak ada, maknanya kalau kita faham tak perlulah, tak perlu bimbang lah tu. Baik. Dan keempat, bersih daripada barang yang menegah ia barang akan sampai air kepada kulit. Dia kena bersihkan dulu, buang dulu, kerana dia boleh menapikan sahnya wuduk kita. Itu. Tapi begitu kat daki-daki di bawah kuku. Ni kena ingat, daki-daki yang di celah-celah kuku. Daki makna kotoran. Kalau daki yang lepas kita senaman tu, kita kan garu tu
daki tu tak ada masalah. Daki tu dia lembut, kita masuk air dia serap. Ni daki, yang maksud daki ni kalau minyak kotoran kita, takut minyak motor dan sebagainya kan, yang degil itu, ini yang kita bimbang. Bila sebut dalam kitab daki ni, bukan daki yang kita daki selepas kita selaman tu, itu tak ada masalah, dia bukan najis kan. Itu pun dia bukannya keras, mana dia lembut, mana kita masuk ambil wuduk, air akan masuk serap masuk dalam daki tadi. Daki mana kotoran-kotoran yang degil, yang ada di celah kuku. Cuma Imam Ghazali seorang, dia berfatwa kotoran yang duduk celah kuku ni tak disyarat kita kena buang. Tapi pendapat ni lemah saja saya sebut ya. Imam Ghazali mana dia tak syarat kita buang daki-daki di celah kuku. Imam Ghazali, tapi ulama-ulama lain tidak. Itu pendapat tu tak kuat. Pendapat yang kuat, kalau daki tu menegah, wajib kita kena buang. Wajib kita kena buang daki-daki tu. Kalau gam kayu, dia kena usaha buat lah macam mana. Dia bukan kata ni lah, dia kena usaha buang macam mana. Kalau habis tak boleh juga, dia kena tayamum. Kalau habis tak boleh, tak ada jalan dah, dia kena tayamum. Itu kalau kena gam kayu. Itu. Cuma Imam Ghazali, saya sebut ni cuma Imam Ghazali. Kalau peluh tu beku jadi keras. Kan? Peluh. Peluh tak apa. Kalau peluh yang jadi keras jadi duduk di celah-celah ataupun di badan kita jadi beku, dia tak ada masalah. Boleh. Cukup dengan kena air di atas dia, sebab peluh ni dianggap anggota kita. Anggota kita. Sebab tu kalau ada orang tadi peluh dia beku, kita pergi sentuh peluh perempuan tadi, batal wuduk. Batal wuduk. Sebab peluh ni dia juzuk anggota kita, dia keluar daripada badan kita. Itu. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyiru. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyiru al-ma'. Dan kelima, bahawa jangan ada atas anggotanya barang yang mengubah ia barang akan air. Tu jaga tu, mengubah. Jangan ada atas anggotanya barang mengubahkan ia barang akan air. Mana jangan ada di anggota itu sesuatu yang mengubahkan air. Air tadi jadi mutlak sehingga tak jadi mutlak. Sehingga tak jadi mutlak dengan sebab bila air itu datang di benda tadi, sehingga air tadi dah berubah warna. Air yang mutlak dah tak jadi mutlak. Ini maksud kata Syekh. Jangan ada atas anggota barang yang mengubah ia barang akan air. Contohnya, air kencing setitik duduk di anggota. Kita buang air, kan? Air itu telah berubah, telah jadi air mutanajis. Ataupun suatu yang suci tapi tidak menyucikan, kan? Sehingga mengubahkan bau dan rasa dan warna air tadi. Air wuduk tadi tak sah juga kita ambil air tadi dijadikan untuk basuh tangan kita. Wal ilmu bi fardiyatihi.
Dan keenam, mengetahui dengan segala fardunya. Dia kena tahu fardu wuduk tu. Di dalam wuduk tu mana yang fardu, dia kena tahu. Jangan sampai dia tak tahu langsung, ataupun dia tak tahu tapi dia cuba tentu tu pula salah. Dia pergi kata basuh telinga itu wajib, basuh sapu kepala itu sunat, dia tukar. Dia pergi sebut begitu, kalau silap wuduknya tak sah. Ni kena faham tak? Dia kena tahu dengan segala fardu tu. Tapi ni kena faham. Betul, bila kita tak faham, fiqh yang mudah ni jadi payah. Tahu dengan fardu ni dengan secara jumlah, dengan secara umum. Umum ni begini, dia tahu dalam wuduk tu ada fardu, dia tahu dalam wuduk tu ada sunat, cukup. Dia tak perlu kena tentu yang mana. Kalau dia tentu, dia silap, tak sah wuduk dia. Dengan jumlah ni, kalau belah patah ni Kelantan panggil dengan borong, tak panggil pos sini tahu dengan jalan umum gitu. Mana dia tahu di dalam wuduk ni banyaknya fardu. Dia takut basuh telinga dengan sapu kepala ni mana fardu? Maknanya dalam wuduk ni ada fardu lah. Tak apa, itu. Maknanya dia tahu, jangan sampai dia tak tahu, adakah fardu dalam wuduk ini? Adakah sunat? Tak sah semayang dia. Wuduk dia tak sah. Bila tak sah wuduknya, tak sah semayang. Ini kita kena. Ini bagi yang orang awam. Tapi yang tahu, bagi yang alim ni, yang ustaz-ustaz ni, dia kena tahu ustaz-ustaz tu. Dia kena tahu wuduk ini fardu. Dan dia kena tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Dia kena tahu. Wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Dan ketujuh, bahawa jangan mengiktikadkan ia akan salah suatu fardu daripada segala fardunya akan sunat. Jangan dicuba iktikad fardu daripada fardu wuduk itu sunat. Jangan. Dia pergi kata apa? Basuh tangan sunat, basuh muka sunat. Jangan dia iktikad fardu daripada fardu wuduk itu sunat. Melainkan macam saya sebut tadi, dia kata dalam wuduk ini ada fardu, ada sunat. Tak apa, jangan pergi tentu, silap. Dia pergi tentu, silap pula, jadi tak sah wuduk. Itu. Kalau dia kata ada fardu dan sebahagiannya ada sunat, dan dia tidak bermaksud fardu yang tertentu di antara anggota wuduk tadi, dia selamat. Begitu juga bukan dalam masalah wuduk je, semayang begitu. Kalau kita kata rokok ni sunat bah, tak sah selalu dah. Kita nak selamat, dalam semayang ni ada fardu, jangan cuba pergi tentu. Semayang pun begitu juga. Kita kena tahu, bahkan kita kena tahu kita pindah tu, kita kena tahu kita takbir ni sunat ke fardu. Ni kalau dia kata takbir intiqalat ni fardu, habis semayang dah, jangan main. Kalau kita tak berani nak tak tahu dengan jelas, kita kena tahu, kita kena kata dalam semayang ni ada pun sunat, aku buat saja, selamat. Tapi ni bagi yang awam.
Bagi yang ustaz, bagi ulama ni, dia kena tahu setiap kali pindah tu dia kena tahu ini sunat, ni fardu. Tapi kata Imam Nawawi, cukup dengan dia tahu masa dia nak takbir tu, dia tahu, dia ingat dah, tak perlu dia sebut setiap kali pindah, kan? Bahawa kalau takbir intiqalat ni semuanya sunat, cukup dah, tak perlu bila dia nak takbir intiqalat pindah itu dia kena ingat ini sunat, ini sunat, ini sunat. Yang nak kata cukup dengan mula-mula dia nak sembahyang, dan sembahyang tu dia ingat semua takbir ini sunat, tak apa. Ini. Lepas tu jalan selamat, kita jangan pergi tentu mana-mana. Dalam sembahyang ada fardu, ada sunat. Dalam wudu ada fardu, ada sunat. Cukup. Jangan bila kita tak yakin, kita pergi tentu, kan? Basuh telinga fardu, basuh dahi sunat. Kadang-kadang lebay-lebay pun dia keliru ni. Dia keliru, basuh telinga sunat, basuh telinga dengan basuh kepala, mana wajib mana sunat, kan? Nak selamat ada sunat, ada fardu, itu boleh. Tapi kita ni awam ke alim, tak tahu ni masuk dalam mana, tak tahu ni, kan? Kalau masuk dalam alim dia kena tahu, wal ma'ut tuhur, dan kedelapan air yang suci menyucikan. Kedelapan air yang suci menyucikan. Suci lagi menyucikan. Dia dalam bahasa Arab disebut tahir. Tahir dia panggil suci. Suci saja, mana suci dirinya, tapi dia tidak boleh menyucikan yang lain. Mana kita tidak boleh jadikan dia air penyuci. Nak jadikan dia air wudu ataupun air untuk mandi, tak boleh. Contoh mana air yang suci tapi tidak boleh menyuci? Air teh, air tebu, air soya, kan? Air kopi, suci. Tapi jangan duk ambil wuduk dengan air kopi. Sebab dia hanya tahir, tapi dia bukan tahur. Dia bukan tuhur, dia bukan tahur. Boleh kita baca tahur. Air yang tahur ini, air hujan, air sungai, air telaga, itu, air laut, itu dia panggil air yang tahur, yang suci lagi menyucikan. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Masuk waktu. Wal muwalati, dan ke-10 berturut-turut bagi orang yang sentiasa hadas. Tu. Berturut-turut bagi orang yang sentiasa berhadas. Ini bagi orang yang dia panggil silsil baul. Orang yang sentiasa terbit air kencing, silsil baul nama dia. Daimul hadah ni sentiasa berhadah, sentiasa air kencing keluar, kan? Keluar ni maknanya menitik lah, bukan duk keluar sentiasa begitu, kan? Dia mana kencing tak lawas, kan? Ini dipanggil silsil baul. Orang yang silsil baul, dia nak ambil wudu, dia mesti kena masuk waktu. Dia tak boleh, dia bersedia, dia ambil wudu, kan? Kemudian orang azan, kemudian dia semayang. Dia tunggu dulu, kemudian dia semayang, tak boleh. Dia mesti, dia nak ambil wudu itu mesti kena masuk waktu. Sebab wudu
orang yang sisil baul, yang sentiasa keluar air kencing ni kan, dia panggil wuduk darurah kan. Selagi tak masuk waktu tak nama darurat. Darurat ni dia bila sampai masa, orang sisil baul ni kena ingat, orang yang sentiasa keluar air kencing ni dia kena basuh bila azan, selepas azan dia kena basuh, dia ambil balut, dia balut dengan sesuatu yang tak menitik air tadi kan. Dia kena balut tu, balut zakar dia tu. Kemudian dia ambil wuduk, lepas ambil wuduk terus semayang. Dia kan boleh tunggu tak boleh. Apatah lagi dia ambil wuduk kemudian dia tunggu azan kan, dia kena masuk waktu dulu. Ni yang Syekh sebut masuk waktu dan berturut-turut ni maknanya selepas satu. Maknanya masuk azan, masuk waktu, kemudiannya dia basuh, dia balut kan, kemudiannya dia ambil wuduk, selepas tu semayang. Ni dia panggil silsil baul. Orang yang berpenyakit macam tu Arab panggil salisul baul. Penyakit tu silsil baul, tapi orangnya dia panggil salisul baul. Salis, kalau salis tu orang itu, kalau silsi itu dia panggil penyakit tu. Kalau perempuan kan pakai pampers pakai tu lah. Dia produk pakai kan. Tu. Ni penyakit ni banyak ni. Ni makanan macam-macam. Ni kita kena faham. Kadang dia ingat menitik lah, biar lagi. Jangan. Kalau dia air kencing dia sentiasa duk keluar ni maknanya bukan makna keluar sentiasa duk keluar begitu tak. Dia basah. Kita berjalan saat ni basah bila kita tengok. Basah tu walaupun sikit. Ni dia panggil sisil bau juga. Orang yang macam ni jangan dia buat mudah kan. Dia kena masuk waktu baru dia basuh kan. Ikutlah cara macam mana pun balut tu supaya jangan air kencing tadi menitik kan. Kemudian dia semayang dengan segera. Kalau dia semayang Jumaat, dia pandai-pandailah budget time. Itu. Dan mualat macam tadi lah. Mualat maknanya jangan dia tangguh satu selepas pada satu. Ini khusus bagi orang yang penyakit sisil bau yang sentiasa air kencing dia tadi keluar. Dia panggil kencing dedah. Dia panggil dedah. Belah utara dia panggil dedah. Ini tak tahu. Kencing tak lawah. Ini Syekh sebut. Dia sebut begitu. Ada lagi ulama-ulama lain tambah. Jangan dia taklikkan niat wuduk. Jangan dia taklik wuduk dia. Taklik ni wuduk apa nak? Sahaja aku niat wuduk jika Tuhan nak. Maknanya kalau aku ambil wuduk ni, kalau jadi suatu aku nak berhenti, tak sah. Dekat dengan insya-Allah. Aku ambil wuduk ni kalau aku pasal kalau jadi bagian-bagian aku nak berhenti, dia panggil taklik, tak sah juga. Itu juga semayang. Semayang pun tak sah kita taklik. Mana aku semayang ni, kalau anak aku ganggu aku nak berhenti. Saya semayang ni, kalau hujan turun saya nak berhenti, nak ambil air di ni, nak pergi ambil kain di penyidai. Tak sah awal-awal. Nak faham tak? Awal-awal tak sah semayang. Dia jangan taklik. Taklik ni gantung semayang tadi dengan sesuatu. Wuduk juga tak boleh taklik. Dia tak boleh taklik. Taklik ni dia syarat. Ni banyak berlaku kadang-kadang. Semayang tu nanti kalau anak ganggu aku nak hentikan semayang. Awal-awal tak sah. Dia kena jazam.
Jazan maknanya jangan peduli. Kalau anak datang tu, kalau kena berhentilah. Tapi jangan kita masa nak semayang tu, aku semayang ni kalau anak datang aku nak berhenti. Awal-awal tak sah. Aku semayang ni kalau hujan aku nak berhenti. Kalau hujan lah aku nak berhenti ambil kain dia penyidai. Tak sah awal-awal lagi. Tapi kalau kita tak ingat dalam itu, tak ada masalah. Kalau kita tak ingat, tak niat dia macam tu, tak ada masalah. Macam kita semayang tiba-tiba anak ganggu kan, sehingga menyebabkan kita kena berhenti semayang, tak apa. Tapi ingat, semayang fardu, kita semayang ni jangan kita keluar semayang tanpa dengan tidak ada sebab yang tertentu. Haram kita semayang tiba-tiba je kita nak batalkan semayang kita, tak boleh, haram. Apatah lagi yang duk syak dalam niat. Semayang dah saat ni berhenti pula, usalli pula. Kan? Kadang duk baca Fatihah dah tu berhenti, usalli, nak mula lain. Jangan semayang ni bila kita masuk yang kita putus tanpa dengan sebab, tanpa dengan kerana hajat ataupun darurah. Tidak haram kita main-main dengan semayang. Kita dah buat semayang, kita dah masuk, lalu kita batalkan. Ini kena ingat elok. Itu. Ya. Yang mana yang silsil baul? Ya. Tak apa. Jangan kita niat wuduk kita tu wuduk sunat. Jadi kita nak aku niat aku ambil wuduk ataupun padu wuduk ataupun aku ambil wuduk untuk mengharuskan, membolehkan semayang. Tak apa, pakai wuduk tu. Jangan wuduk tu kita niat untuk nak buat perkara sunat. Kita ambil wuduk semata-mata kita nak semayang boleh. Kita niat wuduk ataupun padu wuduk macam biasa, tak ada masalah. Jangan kita saja aku ambil sunat wuduk. Itu tak boleh. Kita nak guna untuk padu tak boleh. Tapi biasanya kita niat wuduk ya kan. Niat wuduk kita boleh guna untuk semayang. Kebetulan kalau kita ambil wuduk, boleh kita guna untuk semayang dan untuk yang lain. Tapi yang daimul hadas tu, daimul hadas yang tadi yang air kencing sentiasa keluar tu, dia hanya boleh satu fardu. Sunat tak apa, fardu dia tak boleh. Dia tak habis dengan wuduk tu, nanti dia tunggu asar, tak boleh. Masuk asar dia kena buat pula. Dia kena basuh pun lain, balut lain. Masuk waktu ambil wuduk terus semayang. Ini salisul baul. Jadi situ nawaqidul wudu, bermula segala yang membatalkan wudu itu 4 perkara. Nanti kita akan belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita tolong niatkan dia. Saja aku wudukkan dia, saja aku wudukkan kanak-kanak ni. Kerana Allah. Aku wudukkan dia. Sebut nama ke nya ke ikutlah. Kita wudukkan dia. Lepas tu wudukkan dia tu ikutlah dia nak bekerjasama dengan kita untuk ni, tak ada masalah. Kita masa basuh muka tadi. Ni pun kita kena belajar. Kadang-kadang bawa anak pergi umrah, anak yang tak mumayyiz lagi kan. Kadang rugi lah. Kita wudukkan dia. Yang tak mumayyiz lah. Pindah kepada kitab tauhid. Ini mana ni? Inilah.
Bismillahirrahmanirrahim. Lihat muka surat 8. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, inilah makna perkataan ulama. Inilah tu kena cari tu kan, nak tunjuk dekat mana inilah tu kan. Jangan silap tunjuk silap masalah. Inilah, tiap-tiap satu sifat itu ada 3 tempat yang undang-undang Tuhan paksa. Inilah, tiap-tiap satu sifat itu ada 3 tempat yang undang-undang Allah paksa kita. Makna perkataan ulama, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya Allah Ta'ala dan yang harus pada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan lepas Syekh dah sebut tentang sifat-sifat Allah ini. Kita kena i'tiqad adanya Tuhan dan bukan tiadanya, dan dalilnya alam ini. Satu sifat tu dia ada 3 tuntutan yang perlu kita wajib kena tahu. Pertama, kita kena tahu, kalau kita kata wujud kan, Allah itu ada dan bukanlah tiada, dalilnya alam ini. Dia kena tahu begitu. Kalau kampung cakap Allah ada, tak ada, dalilnya alam ini. Tak ada kan. Allah kuasa, tak lemah, dalilnya alam ini. Allah melihat, tak buta, dalilnya alam ini. Dia kena buuh tak tu. Ini maksud yang ulama kata wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah. Mengetahui yang wajib ni maknanya apa? Kita kena i'tiqad mesti segala sifat-sifat yang wajib ini di Allah kan. Wujud itu ada di Tuhan, kudrat itu ada di Tuhan. Dan ulama kata dan yang mustahil atasnya Allah. Apa maksud wajib kita kena tahu yang mustahil atas Allah? Bukan kita kena tahu Tuhan buta. Kita kena tahu bukan buta Tuhan. Tuhan melihat, bukan buta. Ini maksudnya kena tahu yang mustahil. Yang mustahil begitu. Barulah lepas kewajipan kita mengetahui sifat-sifat Allah. Sebab tu bila kita majlis Usuluddin ni, mengaji tauhid ni, jaga kadang-kadang guru ni bila baca kitab tauhid, bila di hujung dia gulung tu mula-mula guru tu dia mengajar elok, bila dia gulung tu jadi tak betul. Tapi kita yang tak faham ni, kita nampak betul lah, tapi kalau yang faham, guru tadi dia gulung tu bukan gulung untuk kita, untuk memantapkan kita, tapi sebenarnya menyesat kita mana-mana kita kali lihat dia akan gulung di belakang tu. Maka 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah, 41, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil atas Rasul, 1 yang harus, 9, 41 campur 9, 50 akidah yang wajib kita mengetahui dan i'tiqad. Mengetahui dan i'tiqad 20 yang wajib tu ialah mengetahui dan i'tiqad 20 mustahil ni lagu mana? Adakah kita kata tu ya Tuhan ada dan juga tiada?
Dan 20 yang wajib, 20 mustahil. Yang wajib kita kena i'tiqad. I'tiqad mustahil ni i'tiqad apa? I'tiqad tiadanya mustahil ini. Ini agak rumit sikit lah, kan? Agak payah sikit ni. Baru dalam kitab tauhid, dalam kitab-kitab Arab, kan, akidah ini, aqaidul iman ini, simpulan iman ini ialah wujubul wajibat, mesti segala sifat yang wajib ataupun adanya segala sifat yang wajib. Istihalatul mustahilat, tak segala sifat-sifat yang mustahil. Satunya jawazul jaizat, boleh dan harus segala sifat yang harus. Ini yang kita kena i'tiqad. Kalau sekadar kita tahu Allah ada kudrat tanpa kita i'tiqad, mestinya kudrat, wajibnya kudrat itu di Allah Subhanahu Wa Taala, tak lepas lagi. Maksud tahu 20 yang mustahil ni, tahu hukumnya. Hukum sifat yang wajib mesti, hukum sifat mustahil bukan ataupun tiada, tidak. Faham ni? Lepas tu kita nak gulung bagi elok. Maka 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40, satu yang harus 41, 4 yang wajib rasul, 4 yang mustahil, satu harus 9, 41, 9, 50 akidah yang wajib kita i'tiqad. Apa makna? I'tiqad sifat yang wajib maknanya ada sifat-sifat tu di Allah. I'tiqad 20 yang mustahil ni tiadanya sifat-sifat ni di Allah. Faham? Itu istihalatul mustahilat dia panggil. Mak Allah bersebut, kan? Allah bersebut, wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Tuhan yang hidup bukan mati ataupun tak mati. Ni apa ustaz duk mengaji bukan tak pula? Allah sebut, kan? Bertawakallah kamu ke atas Tuhan yang hidup bukan mati, tak mati. Hidup dan tak mati itu hukum lain-lain. Dua ni bukan lawan, dua ni kawan. Kawan tu. Lurus dengan bengkok itu lawan, tapi lurus dengan tak bengkok itu kawan. Ini lurus, bila lurus dia apa? Wajib tak bengkok. Dia wajib lurus dan wajib tak bengkok. Ini ni kalau kita faham ni, kita mengaji ni, alhamdulillah. Guru yang cerita di masjid tu kalau tak kena kita boleh tegur, bukan tegur, jangan tegur depan lah. Kita kena selamat guru. Banyak saya lihat guru ni bila dia gulung, sebab dia terpaksa kena gulung. Mana-mana kitab pun, kitab tauhid ni dia akan gulung di belakang 20 yang wajib, 50 akidah yang wajib kita i'tiqad. I'tiqad 50 mana? I'tiqad 20 yang wajib, i'tiqad 20. I'tiqad mustahil ni i'tiqad apa? I'tiqad lama? Tak. I'tiqad hukumnya. Hukum mustahil ialah tidak. Mana? Allah ada, tidak tiada. Allah sedia, tidak baharu. Allah kekal, tidak binasa. Allah bersalah dengan makhluk, tidak menyamai. Allah hidup, tidak mati. Allah, kan? Bagi Allah mengetahui, tidak jahil. Ini yang sebenarnya yang masuk di dalam 50 akidah ini. Sebab tu banyak guru saya kata haram bagi kita yang bukan ahli mengajar tauhid. Kita mengajar tauhid, kita pasal kita kena dah. Mari di UM mengaji bab wahdaniyah, esa Allah pada sifat, esa Allah pada sifat. Mana sifat Allah serba satu, kudrat dia satu, sama dia satu, bahasa dia satu. Dia tiba kita pergi terjemah kudrat Allah mana berkuasa. Berkuasa Tuhan satu. Tuhan ni berkuasa segala-gala, bukan satu. Mendengar Tuhan satu, salah, kan? Lepas tu dia pergi gulung pula salah lagi. Mendengar pula lawan dia pekak, kan? Mendengar bukan lawan pekak, mendengar lawannya tak mendengar. Pendengar baru lawan pekak. Bila pendengaran tak ada, maka pekak, kan? Bila tak mendengar, dia tidur tak mendengar.
Dia bangun, dia mendengar balik. Mendengar lawannya tak mendengar. Melihat lawannya tidak melihat. Orang yang tidur, dia buta tapi tak melihat. Dia tak melihat. Sebab tadi dia melihat, sekarang dia tak melihat. Tapi dia tak buta. Tapi bila tidak ada penglihatan, maka butalah namanya, walaupun dia celak mata. Ini yang saya bimbang bila mengajar tauhid ni. Payah. Payah. Saya bimbang, susah hati mengajar masjid ni. Bila tengok muka saya susah. Muka ustaz susah. Mengaji susah. Inilah mengaji pondok begitu. Begitulah cara mengaji pondok. Walaupun susah, insya-Allah kalau kita tahu, mantap insya-Allah. Inilah hak ulama pegang, dan inilah ilmu inilah yang ulama sebar kepada manusia dulu. Keberkesanan ilmu sifat 20 ini dah nyata kita tengok. Tak ada remaja-remaja zaman kita kecil dulu yang murtad. Tak ada skinhead, tak ada macam-macam pok. Tak ada semua syaitan. Pang tak ada hantu Harun, ayah Pin. Ni mengaku Tuhan banyak. Ramai hak mengaku Tuhan dalam internet, hak kita tak tahu. Tu hak kita tahu. Ni ada pula minggu lepas dalam akhbar ada guru yang mengatakan boleh ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad SAW. Mana boleh ada lagi nabi yang lain. Dilantik nabi selepas Nabi Muhammad. Allahu akbar. Sebab apa? Sebablah kita dah tinggal ilmu-ilmu ni. Sebab tu penat. Kalau kita nak membasmi ajaran sesat ni, dan kita jawab, bila timbul kita jawab, timbul jawab, penat. Ustaz-ustaz pun penat. Timbul ayah Pin cari guru, duk pi jawab. Ni tengok, ayah Pin hilang, baru hantu Harun baru masuk penjara. Pom keluar Kasim Selamat, Kasim Ahmad pula. Kasim Ahmad keluar. Nanti lepas Kasim Ahmad, macam-macam yang lain ni pula keluar nanti. Sebab apa? Tak habis kalau ustaz tolong jawab. Yang betulnya kita baca akidah ni. Kita baca dalam TV. Dulu Faridah ada dalam TV, hilang Faridatul Faraid. Kita baca ni. Di masjid-masjid kita hidup kitab ni. Bila semua faham ilmu ni, datanglah mana ajaran sesat, tak perlu ustaz jawab, semua pakat tolak. Dia sebut di Patani, di Patani, mana tempat-tempat yang hidup kitab-kitab kuning ni, datanglah ajaran sesat mana, tak ada siapa layan. Syiah ni bertapak di Patani dah lama, masuk di Hatnyai, tapi dia tak boleh masuk dalam Patani, sebab Patani ni kuat mengaji kitab. Mana ajaran sesat masuk pun tak boleh masuk. Kalau ada ajaran sesat pun, duduk belah Naratiwat, Songkla, Satun, duduk celah tu. Jaga ni tarikat di belah-belah Naratiwat tu, jaga. Naratiwat, Satun. Di Patani saya tanya, guru tarikat sesat tak ada. Tak ada, mana siapa boleh masuk lain daripada hak ulama-ulama Asy-Syafi'i ni yang ada. Hak ada sikit-sikit tu biasalah hak tu, zaman Nabi pun ada guru sesat, Nabi tahu kata majoritinya begitu. Kalau Syiah punya majalah ni dah lama dalam bahasa Siam, masuk di pondok tu buat nasi kabu. Orang tani dia buat bungkus nasi kabu, nampak kata tak ada langsung, maka langsung tak ada hormat. Senang, saya tengok senang. Di Indonesia itu, di Jawa, di mana tempat-tempat yang ada pesantren, jangan masuk mana ajaran, tak ada. Tak perlu kita nak kena, bila ni ini golongan ayah ni, kena cari ustaz tolong jawab ayah ni. Datang pula yang lain, kena jawab. Bila kita jawab yang ni, datang yang lain pula, kita kena jawab pula. Ni datang Kasim Ahmad, datang. Kalau kita baca kitab ni, tak payah datang yang lain. Saya kadang-kadang tengok dalam TV, saya nak tergelak dah hati. Penat ustaz ni duduk jawab. Panggil, bila datang Syiah, panggil ustaz tolong jawab Syiah. Datang hak lain pula, panggil ustaz lain pula dalam bidang tu cerita. Penat kita. Cuba kita tanam ilmu-ilmu ni, hidupkan ilmu di masjid-masjid, di dalam TV. Kita angkat martabat ilmu-ilmu ni. InsyaAllah macam kita duduk dulu. Dulu kita semayang semua duduk elok.
Kan? Lah ni semayang macam-macam, tangan duk merata, duk jari ada duk gerak, ada duk bulat, macam-macam, melengkung, semua ada. Dulu semua sama, akidah semua sama. Kan? Walaupun dulu kita tengok tak, perempuan ni jarang bertudung, tapi akidah mereka tu, itu ni sebab suasana dulu, kan? Tapi akidah tak ada yang murtad, tak ada yang macam pelajar sekolah berzina, tak ada. Zaman saya kecil dulu tak ada duk berzina di sekolah, kan? Tak macam sekarang, walaupun ilmu cukup banyak tapi remaja cukup dahsyat. Betul, ilmu ni kalau banding pada zaman dulu cukup banyak. Ni masjid ni saya tak tahu apa program, kan? Sebelum zuhur tadi ada, ni ada, malam ada, dan di mana-mana masjid pun dulu lepas maghrib ni tu imam hari imam dialah yang bacalah musalli faridah, kan? Tapi mantap, kan? Tak ada murtad ni, tak ada ajaran sesat. Kita ni sebab apa? Kita baca kitab yang, buku-buku yang tak sepatutnya sebenarnya kita mengaji dulu, yang kita kena utamakan. Kita tak tanam akidah, fiqh, tasawuf. Lepas tu datang ajaran sesat, kita ikut. Ni belah kelang, silap saya dengar belah kelang mengatakan mana boleh ada nabi lagi yang dilantik selepas Nabi Muhammad SAW. Ada nabi lepas nabi boleh, boleh ada nabi selepas Nabi Muhammad, boleh. Mana Nabi Khidir, Nabi Isa, tapi nabi yang dilantik itu tak boleh. Ni pun boleh pusing kat ni. Boleh ada nabi selepas Nabi Muhammad, Nabi Isa nanti turun kan selepas wafat Nabi Muhammad. Yang tak boleh nabi yang diutus, nabi yang dilantik dah tak ada. Ini pun wajib kita kena tahu. Inilah makna perkataan ulama wajib. Wajib ni wajib syarak. Bila sebut wajib ni wajib syarak. Sebab Mu'tazilah dia kata wajib ni bukan wajib syarak, wajib akal. Sebab mengetahui sifat Allah ni benda yang baik. Setiap akal kata baik maka baik. Ini Mu'tazilah, tapi kita tak wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Wajib syarak bila kita tahu dapat pahala, tak tahu berdosa, mati tak bertobat, masuk api neraka. Jangan kita kata wajib ni semayang saja. Mengaji ilmu tauhid, mengenal Allah ni juga wajib. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah dan yang mesti atasnya Allah dan yang harus pada haknya Allah Ta'ala, dan mengetahuikan dalil bagi tiap-tiap itu. Kita kena tahu dalil Tuhan ada, dan kita kena tahu mana dalil tidaklah tiada Tuhan. Cukup dengan kita tahu mana dalil Tuhan ada alam ini, cukup. Bukan payah mengaji ilmu ni, tak macam payah mengaji matematik, kan? Tuhan ada, tidaklah tiada, dalilnya alam ini, cukup. Bukan takat sifat Allah, demikianlah, yakni seperti sifat yang bersangkut paut dengan Allah, iaitu pada pihak wajib kita kena i'tiqad yang bersangkut, ini sifat yang bersangkut, yang berkaitan, yang bersangkut paut dengan Rasul alaihimus salatu wassalam. Begitu juga. Mana apa? Nabi mesti benar, tidak dusta. Tu. Nabi mesti amanah, tidak khianat. Dalil mesti benar kita lihat sekarang. Itu. Dalil benar, kita boleh guna logik akal. Itu boleh kita guna Quran. Dalil benar tak payah tengok Quran. Itu. Dalil benar, dalil amanah Nabi, tengok Quran cukup. Itu situ kata Syekh. Hendaklah kita tahu bahawasanya Tuhan itu ialah satu zat yang mengadakan sekalian alam. Bila sebut mengada, mana hak tak ada tu, hak daripada tiada kepada ada tu dia panggil mengada.
Tuhanlah zat yang mengadakan sekalian alam. Zat ni kalau kita kan tubuh badan, tapi dekat Allah tak boleh panggil jisim, tak boleh panggil jasad. Kalau kita zat ni, jasad bukan zat vitamin A tu, bukan makanan berzat tu, bukan. Zat ni kalau kita kan jasad dan tubuh kita. Cuma dekat Allah dia tidak berjasad, Allah tidak bertubuh, dia dipanggil zat. Zat ni dia umum sikit. Macam saya ni, tubuh saya, badan saya dan zat saya, boleh. Tapi dekat Allah hanya kita boleh kata zat Allah, tak boleh kita kata jasad dan tubuh. Sebab zat ni bila sebut zat, kita tak terus faham kepada anggota. Tapi bila sebut badan, kita akan faham perut, dada. Bila kita sebut jasad, kita akan faham tubuh, yang kita lihat ni. Tapi sebut zat, dia terlalu umum. Itu. Ini faham. Dalam ilmu tauhid bila sebut zat, mana diri Allah, boleh. Bahwasanya Tuhan itu ialah satu zat, satu diri yang mengadakan sekalian alam. Dialah yang mengadakan sekalian alam ini. Alam ni apa dia? Alam ni maujud ma siwallahi wa sifatih. Setiap benda yang ada yang selain daripada Allah dan sifatnya, selain daripada Allah, itulah dipanggil alam. Alam ni bukan flora, fauna tu bukan. Kita tu sebahagian. Kita boleh sebut alam, kita tengok apa? Langit, lautan, hutan belantara, flora, fauna. Dan alam ni selain daripada Allah, semut, manusia, lembu, kambing, pasir, air, api, besi, kayu, semua alam selain daripada Allah dipanggil alam. Allah yang mengadakan sekalian alam. Sebab tu Allah ni dia lain daripada apa yang ada di alam ini. Sebab dia yang mencipta alam ini. Sebab tu Allah bukan kayu, kerana dia yang mencipta pokok dan kayu. Dan Allah dia bukan besi, kerana dia yang mencipta besi. Dan Allah bukan batu, kerana dia yang mencipta batu. Kalau Allah tu batu, kenapa batu-batu lain kita tidak muliakan? Kalau Tuhan itu batu, kenapa batu itu kita tidak dimuliakan, batu-batu yang lain? Kalau Tuhan itu kayu, kenapa kayu-kayu yang lain tidak dimuliakan? Kenapa batu dan kayu yang duduk di Tuhan itu saja yang dimuliakan? Kalau batu ini dicipta oleh Tuhan yang batu, Tuhan yang batu itu, siapa yang mencipta batu Tuhan itu? Nampak? Dia nak mula belik dah ni. Kalau Tuhan mencipta kayu dan dia kayu yang duduk di Tuhan tu, siapa yang mencipta? Bila kayu itu dicipta, sudah pasti kayu yang duduk di Tuhan tu, sudah pasti dia dicipta. Lepas tu Allah, apa man yakhluqu kama la yakhluqu? Yang mencipta itu adakah sama yang dicipta? Istifham ingkari bermakna nafi. Tidak. Sudah pasti yang mencipta lain daripada yang dicipta. Kalau yang dicipta itu besi, yang mencipta bukan besi. Kalau yang dicipta itu, suatu yang dicipta itu kayu, sudah pasti yang mencipta itu bukan kayu. Sebab tu Allah mencipta sekalian alam. Sebab tu kita tidak boleh kesan Allah. Radar tidak boleh kesan Allah. MH pun nak kesan tak boleh, apatah nak kesan Allah. Nak kesan Allah lagi tak boleh. Sebab tu Allah ni selagi kita tak tahu, itulah dia. Tak tahu tentang hakikat Allah, itulah diri tahu. Dia macam tu. Baik. Yang mengadakan sekalian alam ini dengan tidak sesak satu pun. Tuhan dia ada alam tanpa sesak satu pun. Tak tersesat dan tak silap. Dan ialah Tuhan ni, Allah ni juga yang meniadakan dan memindahkan daripada satu kelakuan, satu keadaan kepada kelakuan yang lain, keadaan yang lain. Mana? Daripada kecil kepada besar. Daripada sihat kepada sakit, daripada sakit kepada sihat. Daripada hijau kepada merah, merah kepada kuning, kuning kepada hitam.
Daripada muda kepada tua, tua kepada mati. Allah lah yang duk memindah. Yudabbirul amra minas sama'il ard. Tuhan yang mentadbir, yang mengkontrol sekalian alam. Kalau begitu, kalau kita faham bahawa Allah inilah yang mengadakan sekalian alam, dan dia juga yang meniadakan, dan dia juga yang memindahkan satu keadaan kepada kelakuan keadaan yang lain, sahlah, yakni bolehlah dipermaknakan lafaz Tuhan itu dengan Tuan. Kabeh itu Tuhan ni memang Tuan sungguh. Mana boleh, mana barangkali Tuhan tu daripada lafaz Tuan. Kan? Daripada lafaz Tuan. Ada risalah sampai dekat saya. Tak di mana-mana masjid menyatakan Tuhan ni, tak dikata Tuhan ni daripada Tuan. Kerana daripada bahasa bagian-bagian, jangan kira bahasa lain maksudnya. Kan? Jangan kita duk keliru. Kan? Jangan kita duk ambil bahasa lain. Ada bahasa kita yang bahasa kita elok, tapi bahasa yang lain tak elok, kita bercakap juga. Jangan ambil bahasa lain. Tapi memang munasabah Tuhan ni daripada lafaz Tuan. Kerana orang dulu, orang Melayu dulu dia suka tukar ha ni dengan alif. Kadang-kadang alif dengan ha dengan alif. Kan? Asalnya tuan jadi Tuhan. Kan? Sebab tu di belah Kelantan, ilmu ni datang belah Kelantan, belah Patani. Orang Kelantan Patani dia kalau bercakap dia ada angin. Tahu, tak tahu, mu. Kan? Dia suka cakap begitu. Jadi tuan. Jadi Tuhan. Nak percaya, tak percaya tak apalah ni. Nak cerita ada munasabah dia. Macam Kedah tak tahu. Kan? Jadi ada yang tak tahu. Asalnya tahu. Kan? Tak tahu. Dia jadi tahu. Macam orang, kalau dalam kitab Jawi, orang tuha tu orang tua. Dan kitab Jawi, orang tuha tu orang tua. Alif dibetulkan jadi ha. Anugraha. Dia asalnya anugraha. Ada yang duk kaji kitab Jawi maju jumpa saya ni, apa usah orang tua anugraha ni. Kan? Dia kena tahu. Tak tahu. Jadi Tuhan barangkali Tuhan bagi tiap-tiap suatu, ataupun tumpuan, ataupun tumpu, tempat tumpu bagi tiap-tiap suatu yang maujud, yang ada, yang lain daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Tapi dalam kitab Baquratul Amani disebut tupan. Syekh sebut tumpuan, tempat tumpu. Sebab makna ketuhanan, makna Tuhan ini, kan? Makna ketuhanan ni istighna'uhu an kulli ma siwa. Tak berhajat, terkaya ni tak berhajat, tak perlunya Allah daripada setiap yang lain daripadanya. Yang kedua, iftiqaru ilaihi kullu ma ada. Perlu, tumpu dan berhajatnya yang lain kepada dia. Kan? Sifat ketuhanan ni pertama al-istighna. Istighna ni Tuhan kaya. Apa kaya? Tak berhajat kepada yang lain. Yang kedua al-iftiqar. Apa iftiqar? Tumpu dan perlunya berhajat yang lain kepada dia. Yang ketiga istihqaqul ibadah, yang berhak dibuat ibadat. Istihqaqul ibadah, yang berhak dibuat ibadat. Ini sifat ketuhanan. Yang nak nama Tuan atau Tuhan ni, dia mesti kena ada sifat itu.
atau tumpuan bagi tiap-tiap suatu yang maujud yang lain daripada zatnya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdah la syarikalah, Tuhan yang tunggal, tidak ada sama punya baginya. Wa ma umiru illa liya'budullah ilahan wahida la ilaha illa huwa. Tuhanlah yang mencipta sekalian alam yang ada ini, Tuhan yang tunggal. Maka telah bersetuju oleh segala yang berakal di atas adanya Allah Ta'ala, melainkan puak golongan-golongan yang sedikit jua mengatakan tidak ada Tuhan. Mudah cakap, senangnya. Yang duk kata Tuhan tak ni semua pok bodoh berdengung. Bodoh tu berdengung pula, kan? Tidak ada orang, tidak ada manusia yang tak percaya Tuhan. Sehingga orang batu seni pun percaya Tuhan. Cuma dia tak tahu dia kembali dewa, kan? Tengok di Mesir, di bukit-bukit, dia mesti, kalau dia lokeh orang ramai, dia ada satu dewa, matahari tu. Dia buat bahawa akal yang logik ni, tak kira mana agama, dia mesti mengatakan mesti kena ada Tuhan. Lagu mana matahari dan bulan bersilih ganti tepat pada time dia, kan? Hari-hari, kan? Tepat pada time dia. Menimbul, memati. Kita tak mau mati, jadi mati. Hadut sihat hari ni, esok mati. Kalau ikut kita tak mau mati lagi, esok mati. Kemudian hidup yang lain. Semua akal yang siuman mengatakan Tuhan ni ada. Cuma semua percaya Tuhan ni ada, cuma menentukan Tuhan itu Allah. Ini hak ni yang banyak tak sama. Situ jadi silap. Sebab tu kalau ada golongan yang tak percaya Tuhan ni, dia dua je. Pertama, sebab dia bodoh berdengung. Yang kedua, dia buat-buat, kan? Dia pejam mata, kan? Dia pejam mata. Dia cuba hanya nak menyesatkan orang lain. Golongan etis ni, macam-macam golongan dah ni. Dulu dia panggil golongan dahri, lah ni etis. Saya dapat surat di Pulau Pinang. Dia kata Tuhan ni bukan ada, kan? Rasul macam-macam, kita tak gamak nak sebut. Dia kata Tuhan tak ada tu sebenarnya dia hanya nak menyesat orang lain lah. Cuba kita ambil satu kayu, ketuk di kepala belakang, Allah. Dia terbit Allah mulu dah, kan? Memang kita ni, sebab kita pernah kata bala. Sebab tu naluri kemau kita ni, naluri kita memang kita diajar oleh Allah. Bala tu memang ada. Sebab itulah manusia ni mudah percaya dengan Allah, mudah percaya Tuhan dan mudah percaya pada Allah. Sebab kita pernah kata bala, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Kita dulu pernah kata bala, ya. Dengan sebab kita kata bala itulah, kan? Bila kita lahir, kita ada dunia, kita mencari Tuhan yang kita kata bala itu, kan? Sebab tu Sayyidina Umar yang cukup bengih, yang cukup bengih, cukup garang itu boleh terima Allah. Sebab dia pernah kata bala. Kalau kita tengok Zuhair, Sayyidina Umar ni tak mungkin dia terima Islam. Cukup kerah. Sayyidina Hamzah, kan? Mike Tyson, kan? Tak mungkin orang macam Mike Tyson cukup jahat ni dulu terima Islam. Michael Jackson, cuma lepas tu jadi lagu mana tu cerita lain lah. Itu sebab salah kita tak didik dia. Tapi apa pun dia terima Islam. Mike Tyson Islam, Michael Jackson Islam. Cuma kita yang nak didik dia tu silap. Nak beritahu kata Allah ni, kita pernah mengaku bala, inilah kita ada naluri. Semua manusia hak yang tak ada naluri kata ada Tuhan, perasaan kata ada Tuhan, dia ni sama-sama ada dia membuat-buat kata tidak ada Tuhan, atau dia ni memang orang yang cukup bodoh. Dia kena beritahu begitu. Ni ada golongan cuba nak menyesatkan Tuhan yang tidak ada, kan? Ada yang mengatakan adakah Tuhan ni ada, sedangkan kita minta pertolongan MH bagi jumpa, tak jumpa kan dia ada, dia pergi jumpa dah.
Weh, macam dia Tuhan pula. Yang inilah kita bimbang sangat. Dia ada, batu ada orang putih, Spencer nama dia. Kan? Dia ni dulu dia tak pernah dia mengatakan sebenarnya Tuhan ni tidak ada. Kan? Dan dia inilah yang mula-mula mencipta radar. Dia kata bila radar ni dia mesti objek, dia mesti ada unsur-unsur di satu benda baru dapat dikesan. Kalau dia tidak ada unsur-unsur di benda tadi, dia tak boleh dapat dikesan. Kan? Dia mengaku bahawa Allah ni, Tuhan ni mengatasi segala yang lain. Kan? Dia kata Allah ni ada kudrat yang mutlakah, kudrat yang ada kemampuan yang secara mutlak, muta'aliyah, yang maha tinggi, anil idrak, daripada nak dapat kesan. Kan? Dia tak boleh dapat kesan. Sebab tu walaupun yang jahat sekalipun dia boleh terima Islam, cuma kita aja kena dakwah. Sebab apa? Asas dia telah ada di dada dia. Sebenarnya kita jangan takut, asas ni semua ada di dada orang kafir. Cuma kita aja berani tak berani bersuara. Kan? Kita yang tak berani. Kita nampak kadang-kadang ni garang, tapi sebenarnya asas dia ada di dada dia. Sebab dia pernah mengaku bala. Cuma kita tak sanggup nak pergi sebut. Macam mana Nabi sanggup berdakwah Sayyidina Umar, berdakwah Sayyidina Hamzah, sebab asas dia ada. Bila ada asas, pedang duk pegang jatuh berdebu Sayyidina Umar. Siapa sangka Mike Tyson, Michael Jackson tu. Sebab asasnya ada. Cuma kita berani. Mike Tyson sebab abang dia, abang ke adik Islam. Kita yang kena berani sampaikan Islam. Sebab dia asas dia ada. Sama dia nak tangkap, nak terima, tidak, itu saja. Itu. Kita jangan bimbang nak sampai Islam kepada orang yang lain. Sebab itu bersetuju oleh segala yang berakal di atas adanya Allah Ta'ala, melainkan puak ni golongan yang sedikit jua yang mengatakan tidak ada Tuhan. Zaman batu sini pun mereka percaya, bukan zaman moden. Zaman batu sini mereka percaya ada dewa, mesti kena ada Tuhan. Kalau kita kata tidak ada Tuhan, ni lebih teruk daripada zaman batu. Kan? Ni. Habis itu. Jadilah setakat tu. Kita sambung pada kata Syekh, adapun makna Rasul itu ialah manusia yang memberitahu oleh Tuhan akan dia hukum supaya beramal dengan dia, dengan hukum tadi. Nanti insya-Allah kita akan belajar mengenai tentang Rasul dan siapakah Rasul, apakah sifat-sifatnya, insya-Allah akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan apa kita mengaji ini dapat mantapkan iman kita dan akidah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan umur kita, insya-Allah kita dapat bertemu lagi pada bulan depan. Dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam bishawab. Ya. Jadi soalannya jadi maknanya beza di antara hamba dengan makhluk. Dan kenapa Allah gelarkan hamba? Hamba ni gelaran yang istimewa, gelaran yang cukup hebat berbanding dengan gelar dengan makhluk. Lepas tu bila Allah sebut hamba ni, Allah tak sebut kita hamba. Kan?
Dia habis disebut, wahai orang beriman, wahai manusia. Hamba ni kan, Allah sebut pada Nabi, subhanallazi asra bi abdi, Tuhan yang mengisrakan hambanya. Jadi hamba ni Allah nak beritahu kata bahawa kita ni ada hak, kita ni ada tanggungjawab ke atas Allah SWT. Bila kita makhluk, kita hamba dia, supaya kita mengabdi diri kepada Allah SWT. Dan Allah tak gelar calang-calang hamba ni kepada manusia sebenarnya. Gelaran hamba ni, kalau dalam Quran Allah sebut pada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad ni orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Kita menyebut kita ni hamba Allah ni mengaku je. Hamba ni orang yang menunai hak kehambaan, hak ubudiyah. Kan? Hak kehambaan. Tapi kadang-kadang dalam hadis menyebut hamba tu bukan makna hamba gelaran istimewa yang Allah Ta'ala gelar hamba tu. Kan? Hamba ni nak menyedarkan kita bahawa kita ni hamba Allah dan Allah tu Tuhan. Bila sebut hamba ni nak beritahu kata ada Tuhan. Betul? Tak nama hamba kita tidak Tuhan, Sayyid atau penghulu. Kan? Bila sebut hamba, mengingatkan kita bahawa kita ni ada Tuhan. Tak salah kalau kita sebut hamba, tapi sebenarnya hamba ni orang yang mengabdi diri kepada Allah. Orang yang mengabdi diri kepada Allah. Siapa yang dia mengabdi kepada Allah? Cuba angkat tangan. Saya tak berani. Memang saya semayang, tapi adakah saya ini betul-betul menunai hak hamba saya? Itu je tujuannya. Tapi dalam Quran khusus sebut hamba ni ialah Nabi Muhammad SAW, kerana itu gelaran yang cukup iman. Sebab Allah sendiri menggelarkan hamba, seolahnya apa? Allah mengaku dengan kehambaannya, dengan ibadatnya. Jadi kalau kita sebut hamba pun tak salah. Dan kadang-kadang Nabi pun ada menyebut hamba. Hamba tu atas dasar supaya kita kena tahu bahawa kita ni ada Tuhan. Kita ni hamba dan Allah tu Tuhan kita. Wallahu a'lam. Ya. Suasana. Soalan tu suasana tu. Hak ni kembali cerita saya dekat Marin UM. Kan? Hak tu pun depa pening, jadi datang pula soalan suasana tu adakah makhluk? Kan? Amrun Iktibari saya sebut kemarin. Siapa yang pernah yang pergi UM mari, Amrun Iktibari. Kan? Saya tak buat misal dengan Allah. Kan? Macam masjid ni, ruang ni adakah tukang buat? Masjid ni adakah tukang buat? Kan? Tukang tak buat sebenarnya. Tukang ruang ni adakah tukang buat? Ruang bukan masjid, ruang. Tukang tak buat. Tukang hanya buat dinding ni lalu jadilah ruang. Kan? Macam cawan ni tak perlu buat lubang. Bentukkan dia, kan, pom jadi lubang. Betul? Tukang kubur adakah dia buat lubang kubur? Dia korek kubur kemudian dia buat lubang? Tidak. Dia buang tanah jadi lubang. Suasana ni dipanggil Amrun Iktibari. Kita je yang nampak. Tapi pemandangan, hijau, pohon yang hijau, alam ini, lautan, itu makhluk Allah. Tapi suasana yang kita sebut suasana tu dia panggil Amrun Iktibari. Dia tidak ada kena mengena. Kita tak kata Tuhan tak buat. Sebenarnya kita saja yang bubuh nama. Macam ruang ni, tukang dia tak buat pun. Dia tak buat pun. Cuma yang dia buat dinding lalu jadi ruang. Macam pecah patah lah. Pecah patah begitu juga. Pecah ni sebenarnya bukan ada pun. Yang pecahnya cawan. Cawan tu yang pecah. Pecah tu tak ada pun, tunjuk tak kena. Tunjuk tak kena pecah. Ni soalan cukup bahaya. Kemarin pun ada yang dia tak faham. Saya nak cerita ni sebab masih ada yang baru, takut dia silap faham. Dia bukan semua benda yang Tuhan buat. Dan benda yang tak ada lah guna Tuhan nak buat. Benda yang tak perlu diadakan, kenapa nak buat macam ni? Bila dah buat macam ni, tak perlu buat lubang. Buat bentuk begini, lubang jadi sendiri dia. Macam kita korek kubur, buang tanah, jadilah lubang. Bukan buang tanah kemudian buat lubang pula. Tak perlu buat. Dia akan jadi macam ruang, 4 segi. Ini petak. Petak ni adakah tukang buat? Tak. Dia buat macam ni, jadi ruang, jadi petak. Petak tu lama je. Dia bukan makhluk pun, dia bukan perbuatan tukang. Jadi suasana begitu juga.
Kan? Adakah Tuhan buat? Saya nak jawab tak buat tu, dia takut orang tak faham je payah. Kan? Tak, bukan semua benda yang kita lihat ni benda tu makhluk. Makhluk ni kena faham, bukan jenis Tuhan buat. Dia makna dia terbentuk, terjadi dengan kita faham saja. Macam pecah, kan? Kita hanya faham saja. Sebenarnya pecah tu bukan ada pun. Kan? Mana pecah? Cawan pecah, mana pecahnya? Kita tunjuk kena dekat kaca-kaca itu. Pok patah. Mana patah? Kan? Bukan semua benda yang kita sebut tu dia tu makhluk, dia tu ada. Kita je yang buh nama. Betul tak? Tak patah. Cuba tunjuk patah tu di mana? Tunjuknya kena kat pensel. Kena kat kayu. Patah? Tak ada. Buah nyo jatuh. Luruh. Luruh tu adakah kena cipta? Memang luruh tu tak ada pun. Yang ada je buah nyo tu. Luruh bergolek. Bergolek pun begitu juga. Betul, saya bimbang bila soalan begini. Ya, takut ada yang tak faham. Ada juga makhluk yang Tuhan tak cipta, tak, bukan. Nampak saya bimbang. Kan? Dia kadang-kadang kita nampak dia makhluk, dia bukan makhluk pun, kita beri nama. Betul tak? Macam suasana, kan, keindahan itu juga. Benda-benda yang menyebabkan indah ni Tuhan cipta. Keindahan tu bila kita tengok macam ni indah, kan? Lalu kita tanya, Tuhan mencipta dah indah. Ni saya nak jawab payah. Nak jawab tidak, tadi ada yang lain tidak faham. Nak kata mencipta indah, kalau hak cerdik pula, lagu mana indah Tuhan cipta? Macam mana patah, kan? Saya kepak kayu, bukan saya mencipta patah. Saya hanya kepak, pak. Kita buh nama patah. Faham tak? Faham tu, insya-Allah. Yang tak faham, jangan cuba faham. Dia boleh tanya lepas ni, insya-Allah. Jadi wallahu alam. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiquna ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antal Allahumma iftah alaina futuhal alim bi hikmatik wa anshur alaina bi rahmatika ya rabbana nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasu mukinin wa syukras sabirin wa tabdas siddiqin wa nas'aluka Allah bi nurika alladhi markaz anta fi qulubina haqqan ma'rifatika kama yutabit rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.